Tes, 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 tes. Salam. Tes, belum keluar lah. Belum on rasanya. Tes, 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 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin birahmatika wa fadlika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati lagi kasihi seluruh kepimpinan Masjid At-Taqwa, jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pegawai-pegawai masjid. Seterusnya tidak dilupakan undangan yang akan mengambil watikah pelatihan baru sesi 2024 dan juga 26 daripada bakal-bakal pengurusi surau dan juga seluruh ahli jawatan kuasanya serta wakil-wakilnya serta seluruh hadirin jamaah pada hari Jumaat yang mulia ini. Mengisi sedikit masa sebelum kita mendirikan solat fardu Jumaat, kita sama-sama mengambil manfaat mendirikan sedikit majlis, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan perkongsian ini akan mendapat manfaat. Saya mengambil satu tajuk yang mungkin saya rasakan penting. Walaupun sebelum ini saya dah huraikan, saya dah kongsi dengan tuan-tuan sekalian, tetapi seminggu, 2 minggu ini saya dikongsikan dengan beberapa musibah yang dialami oleh sahabat dan juga saudara saya berkaitan dengan kehidupan zaman sekarang. Musibah yang pertama, sahabat saya yang bagus pendidikannya, belajar sampai universiti, menjadi pensyarah, ada master PhD. Di awal kerjanya berada di puncak. Tetapi setelah ada anak, ada menantu, kehidupannya berubah. Bila anak dan menantu nak buat pinjaman perniagaan rumah dan macam-macam, maka si anak baru belajar, tak ada kemampuan ekonomi. Pinjam nama bapa, pinjam nama mak. Maka akhirnya tak boleh perform, maka berhutang ratusan ribu. Ya, sehingga pencen, sehingga KWSP habis digunakan untuk top up kekurangan duit. Ya. Jadi maknanya apa? Musibah akan datang kepada kita. Kalau kita tak bersedia, dia akan datang sama ada kita muda, kita tua, atau bila kita ada anak atau ada cucu atau menantu. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat saya baru 2 hari lepas dia telefon, duit saya dalam akaun bank ATM ratusan ribu habis. Ya. Jadi macam mana boleh berlaku? Itulah dia kata scammer. Ya, scammer punya pasal. Ya, mungkin beli barang, beli apa-apa transaksi dan sebagainya, menyebabkan duit dalam bank licin, bukan bersih, ratus ribu.
Jadi ini satu keadaan zaman sekarang yang perlu kita bersedia. Kita tak tahu anak kita, cucu kita atau kita sendiri bakal tertipu. Ya. Maka takkan kita nak duduk menganga je. Kita mesti bersiap sedia dengan serangan-serangan. Kita tak boleh elak daripada beli barang pakai handphone, pakai Shopee, transaksi payment dengan transfer dan sebagainya. Tetapi kita mohon kepada Allah perlindungan supaya yang bakal kita jumpa bermuamalah itu bukan musuh-musuh kita. Ya, maka saya mencadangkan solusi kepada masalah kita sekarang. Ya, kita kumpul duit bertahun-tahun, bukan bertahun, puluh tahun. Ya, dia keluar sekelip mata. Ya. Jadi saya kongsikan pengalaman yang dirakamkan di dalam Al-Quran yang diperincikan dalam kitab Khazinatul Asrar, di mana amalan ini boleh membantu kita mencapai impian, hajat ataupun cita-cita kita. Dalam masa yang sama, amalan ini boleh menjadi binting, boleh menjadi bahan yang menentang syar, keburukan daripada datang kepada kita. Ya, saya petik daripada kitab Khazinatul Asrar muka surat 81. Bab al-ahadis as-sahihah al-waridah fi fadail la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa fi bayani khawasiha linaili kulla khairin wa lidaf'i kulla syarr. Tajuknya pun dah panjang. Isinya 10 minit memang tak boleh. Tapi sekurang-kurangnya adalah yang boleh dibawa balik. Ya, dikongsikan dengan isteri, dikongsikan dengan anak cucu. Bab hadis yang sahih yang ada menerangkan tentang kelebihan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan menerangkan tentang khawas, khasiat. Makan ada khasiat, minum ada khasiat, bacaan juga ada khasiat. Ya, maka khasiat ini ada dua macam. Serampang dua mata. Linaili kullah khair, untuk mencapai benda yang baik. Kita belum dapat ni. Kita nak dapat benda yang baik. Dia boleh digunakan untuk mencapai linaili, untuk mencapai benda yang baik. Walidaf'i, untuk menentang setiap perkara kullah syarr. Kenapa pengarang berani meletakkan tajuknya seperti ini? Kita timbulkan persoalan, kenapa pengarang berani meletak tajuk ni? Satu bacaan multi purpose, satu zikir pelbagai guna. Berguna untuk membantu hajat kita tercapai. Yang satu lagi berguna untuk menjadi benteng, melindungi kehidupan kita. Kalau diikutkan kepada dua pengalaman kes saya tadi, isunya ialah musuh dapat masuk, dia memperdaya pemikiran kita. Dia cerita bisnes ni untung, dia cerita ini untung, ini berjaya dan sebagainya. So, kita tak dapat mengetahui hakikat sesuatu komunikasi. Ya, jadi tatkala kita isi diri kita dengan amalan ini, mudah-mudahan Allah datangkan petunjuk. Macam kalau orang dulu namanya kasyaf. Dia datang aja kita, wah ini tak betul. Kita tolak mentah-mentah. Kita dah tahu. Sebab itulah dia namanya deria yang keenam. Selain deria mata, selain deria mendengar, kita ada deria yang keenam. Dia datang aja, ini tak betul. Ini betul. Oh, ini betul. Ya. Jadi kita nak kita menanam, mengisi dalam diri kita deria yang keenam, iaitu deria kita boleh memperolehi petunjuk bahawa ini adalah kebenaran,
ataupun ini kebatilan. Sebagaimana kita berdoa selalu, Allahumma arinal haqqa haqqan, berilah kepada kita, perlihatkan kepada kita kebenaran itu kebenaran, warzuqna tiba'ah, berilah kepada kami pengikut-pengikut yang mempercayai kata-kata kita, wa arinal batila batilan, berilah petunjuk kepada kami kebatilan itu batil, ya, warzuqna istinabah, berilah benda yang binting yang menghalangi. Saya ambil hadis yang pertama. Akhrajat Tirmizi wal Hakim an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala da'watu zinnun wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi bersabda, doanya Zinnun, Nabi Yunus alaihi salam ketika itu dia di dalam perut ikan. Ya. Nabi Yunus membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita rasa macam alah biasalah, simple aja. 3 perkataan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Simple. Tetapi di sisi kita simple, mudah. Dia tidak ada nilai. Tetapi dia besar, berharga dan mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menilai penilaian bacaan ini dengan nilaian kita. Kalau orang kafir, Quran itu boleh bikin lembu raya kah? Ya. Tetapi dengan Quran lah Rasulullah membina tamadun. Dengan Al-Quran lah Rasulullah memimpin umat 2 bilion hari ini. Ya. Nabi menyambung, lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qit illa istajaballahu lahu. Mari kita lihat uslub bahasa Arab. Dalam bahasa Malaysia dipanggil gaya bahasa. Lam yad'u biha rajulun, tidak sesekali berdoa seorang lelaki pun, fi syai'in qit, dalam sebarang apa jua perkara. Perkara dunia, perkara akhirat, perkara yang kecil, perkara besar, whatever kata bahasa Inggeris. Whatever. Natijahnya, illa, melainkan. Maksudnya apa? Ini adalah satu jaminan. Tidak akan seseorang berdoa dengan doa ini, illa, melainkan istajaballahu lahu. Allah akan perkenankan, Allah akan jawab. Yang ini yang paling susah. Kita semua boleh berdoa, nak minta apa je. Tetapi, adakah doa kita diperkenankan? Ada orang berdoa 10 tahun, 50 tahun belum makbul. Ada orang berdoa 1 minit dah terkabul. Ya? Jadi apakah keadaan yang menyebabkan demikian? Ya? Kita tengok kepada hadis yang kedua. Qala alaihi salatu wassalam, inni la'u'allima kalimatan la yakuluha makrubun illa furija anhu kalimata akhi Yunus fanada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi Nabi Rasulullah kerap mengulang-ulang nasihat para sahabat. Itu sebab kita jumpa hadis ini dekat banyak tempat. Ya, jadi tatkala saya mengulang atau kita dengar tempat lain, menambahkan kekuatan, menambahkan keyakinan, iaitu musibah yang berlaku kepada Nabi Yunus, berada di dalam perut ikan, berada di dalam laut dalam tempoh yang lama, berhari-hari, boleh selesai, boleh selamat. Kalau kita setakat tak ada duit, setakat tak ada jodoh, setakat tak ada rezeki, itu masih ringan lagi, ya, kerana kita ada Allah Rabbul Alamin. Cuma isunya bagaimana kita nak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada telefon, kita boleh telefon. Tapi soalannya, apa jenis telefon kita? Gitu ya. Okey.
Aku akan mengajarkan kepada engkau la u'allima kalimatan la yakuluha makrubun, tidak dibaca oleh orang yang makrub, ditimpa bencana. Maksudnya kalau kita ada hajat, kita nak pergi itu lebih mudah. Tapi kalau bencana sudah datang dekat atas kita, itu lagi susah. Ya, sebagaimana Nabi Yunus, bencana itu sudah menimpa ke atas baginda. Ya, sudah dimakan oleh ikan, sudah berada dalam laut, macam mana nak selesaikan? Ya. Jadi sejarah dan kisah yang ada dalam Al-Quran itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Siapa dia? Kita lah. 1,500 tahun. Ya. Jarak masa daripada Nabi sampai kita, dan andai kata akan berlaku kiamat 1,000 tahun lagi, ayat ini pasti sesuai untuk diamalkan. Ya. Nabi bagi tahu la yakuluha makrub, tidak dibaca oleh orang yang ditimpa bencana, illa furija, melainkan akan dibukakan. Cuma kita tak boleh paksa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini hamba yang kecil, kita hamba yang rendah. Kita hanya memohon kepada Allah, serahkan kepada Allah bagaimana Allah nak mengatur proses doa kita diterima. Ya. Kalimat akhi, ucapan yang disebutkan oleh saudaraku Yunus, fanada fiz zulumat, Nabi Yunus berdoa di dalam az-zulumat. Kata lafaz az-zulumat adalah kata lafaz jamak, plural, banyak. Maka ulama mentafsirkan kenapa Nabi Yunus berada di dalam zulumat, kegelapan, 3 kegelapan. Kegelapan yang pertama, Nabi Yunus dimakan oleh ikan. Dalam perut ikan ada lampu tak? Tak ada lampu dalam perut ikan. Ikan duduk kat mana? Bukan duduk dekat atas darat. Atas darat ada matahari. Ikan duduk dalam laut. Dalam laut ada lampu tak? Tak ada. Dalam laut gelap. Dan Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, di dalam laut, selama berapa lama? Lebih 40 hari. Kalau kita dimakan ikan 1 jam dah goal out. Tahlil lah baca Yasin. Tapi ini Nabi. Ya, 40 hari boleh bertahan. Siang, malam, siang, malam, siang, malam. Menunjukkan bahawa apa? Dengan zikir, dengan doa, sesuatu keajaiban boleh berlaku. Kerana apa? Ini adalah kalamullah. Allah boleh menukar. Kalau dia ingin, idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Idza dia hendak jadikan sesuatu, maka cukup dia berkata. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, api itu panas. Tak cuba panas, balik nanti cuba letak atas mancis. Mesti panas punya. Tapi Allah boleh tukar api yang panas itu menjadi sejuk. Kulna, kami katakan, perintahkan kepada api, kuni bardau wasalaman, jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman, sejahtera kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka itu adalah satu keadaan di mana bila kita menghadapi masalah, kita jangan cari manusia dahulu. Kita cari Allah Subhanahu Wa Taala dahulu. Ya, sebab Nabi Yunus dah berada dalam perut ikan, siapa yang boleh tolong? Tak boleh. Tapi tatkala kita berhubung dengan Allah, maka Allah akan perintahkan semua makhluknya untuk datang bantu. Itu sebab inti kepada doa ini adalah 3 perkara. Yang pertama intinya adalah akidah. La ilaha illa anta. Selalu kita kalau ada kenduri, kita baca la ilaha illallah. Bila kita mengulang-ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam bahasa Arab dipanggil sebagai halala yuhallilu tahlilan. Bukannya kenduri. Kenduri itu makan, berkat, itu kenduri. Kita datang tahlil membaca la ilaha illallah. Cuma
bila kita terdesak, kita tukar lafzul jalalah Allah kepada anta. Allah itu mungkin jauh, tapi bila kata anta, kamu, dia sudah menjadi dekat dengan kita. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan melainkan engkau. Tiada Tuhan melainkan engkau. Tiada Tuhan melainkan engkau. Itu sebab bila kita memanjatkan hajat kita, masalah kita kepada Allah, Allah akan datang tolong kepada kita. Sebagaimana kisah Siti Hajar, isteri Nabi Ibrahim di padang pasir yang tandus. Ya, jadi akidah adalah satu perkara yang sangat penting tatkala kita menghadapi musibah. Yang kedua adalah subhanaka, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih. Kerana tasbih adalah amalan makhluk yang mulia, iaitu malaikat. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Telah bertasbihlah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Tapi kita cek, hari ini berapa banyak kita bertasbih? 30 ada? 50 ada? 1000 ada? Jawab sendiri. Saya tak nak jawapan. Ya. Yang kedua, tasbih. Tatkala kita bertasbih, kita menjadi insan yang mulia. Allah muliakan kita. Dan yang ketiga ialah inni kuntu minaz zalimin. Aku ini daripada orang-orang yang zalim. Doa ini sama dengan doa Nabi Adam alaihissalam tatkala diturunkan daripada syurga ke dunia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minaz zalimin. Zalamna anfusana. Nabi Adam mengakui, aku ini orang zalim. Ya, maksudnya apa? Kita diperintahkan untuk memperbanyakkan istighfar. Musibah tidak akan datang kalau kita sudah berada dalam syurga. Dalam syurga ada sakit. Dalam syurga ada runsing? Tak ada. Tapi tatkala Nabi Adam diturunkan ke dunia, maka makan cari sendiri, minum cari sendiri, kita cari duit sendiri, semua nak kena bayar, mula pening kepala. Ya? Jadi dengan kata lain, apabila kita sudah tidak ada dosa, kita akan berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita belum mati. Bila kita belum mati, kita belum masuk syurga. Cuma kita nak pastikan diri kita ini tidak ada dosa sebelum kita masuk dalam syurga dengan cara perbanyakkan istighfar. Maka amalan beristighfar adalah satu amalan yang sangat mustajab tatkala kita minta hujan. Solat istisqa, solat minta hujan. Tidak ada manusia, tidak ada kerajaan boleh buat hujan. Maka Allah apabila kita banyak istighfar akan turunkan hujan serta-merta tatkala kita selesai habis solat istisqa. Ya, jadi dengan kita memperbanyakkan istighfar melalui doa Nabi Yunus alaihi salam, mudah-mudahan Allah beri kepada kita perlindungan. Ya, maka yang sudah tahu ini, ajarlah isteri dan anak-anak. Cuma berapa banyak nak baca. Nabi mengajarkan, kalau dapat bacalah sebanyak 40 kali. Bila nak baca, boleh dibaca di dalam solat duha, solat tahajud dalam sujud yang terakhir. Dan kalau dapat sesiapa yang nak kelebihan yang mantap, power, bacalah sebanyak 1000 kali. 1000 satu hari. Tak lama pun. Paling-paling 1 jam. Boleh dilakukan ketika naik motor. Boleh lakukan waktu kita bekerja dan sebagainya. Ya, maka itulah perkongsian sedikit daripada kitab Khazinatul Asrar. Saya hanya cuma membacakannya sahaja. Ya, fadilat itu adalah daripada Al-Quranul Karim. Jadi bagi sesiapa yang mengamalkan, dia akan tahu sendiri kelebihan ayat itu. Aku qauli hazah wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, sebelum pengumuman aktiviti Jumaat dilaksanakan, Majlis ringkas serahan surat watikah pelantikan AJK Surau sesi 2024 dan 2026 oleh Tuan Nazir Majid At-Taqwa Bukit Kapar dipersilakan untuk membuat penyampaian. Dijemput kepada surau yang pertama, Surau Darul Aman, Ustaz Yazid bin Burham. Masuk depan sikit. Yang kedua, Surau Darussolahiyah Paya Barat. Surau Darussolahiyah Paya Barat. Dipersilakan. Ada Tuan Haji Arifin, wakilnya. Yang ketiga, Surau Haji Jangidin, Karyah Bukit Kapar Tengah. Cik Idris bin Jumangin, pengurusi surau. Seterusnya, Karyah Bukit Dusun, Surau Al-Huda. Dipersilakan. Cik Azman bin Sardi. Seterusnya dijemput Tuan Haji Hairul Anwar bin Simon, pengurusi Surau Al-Islah Setia Jaya. Ada atau wakilnya? Ada. Tuan Haji Yahya Hashim, wakilnya. Dan yang terakhir, Ustaz Haji Muhammad Suhaib bin Ismail, pengurusi Surau Az-Zubair Jaya Setia. Ceramah kita pada tengah hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, disampaikan pengumuman bagi aktiviti mingguan Masjid At-Taqwa Kampung Bukit Kapar untuk makluman serta tindakan kita bersama. Pengumuman pertama, Kuliah Maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Amran bin Yusof yang terkenal dengan gelaran Ustaz Bollywood akan diadakan pada hari Jumaat, yakni bersamaan tanggal 29 Disember tahun 2023 selepas solat Fardu Maghrib. Seterusnya, Kuliah Maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Basri bin Abdul Rashid akan diadakan pada hari Sabtu, yakni bersamaan tanggal 30 Disember tahun 2023 selepas solat Fardu Maghrib. Seterusnya, Kuliah Maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Da'i Luqman Hakim akan diadakan pada hari Ahad, yakni bersamaan tanggal 31 Disember tahun 2023 selepas solat Fardu Maghrib. Seterusnya, Kuliah Maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Zulkifli bin Jamil akan diadakan pada hari Isnin, yakni bersamaan tanggal 1 Januari tahun 2024 selepas solat Fardu Maghrib. Seterusnya, Kuliah Maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad bin Abdul Halim
akan diadakan pada hari Selasa, yakni bersamaan tanggal 2 Januari tahun 2024 selepas solat fardu maghrib. Seterusnya, kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Naim bin Saadun akan diadakan pada hari Rabu, yakni bersamaan tanggal 3 Januari tahun 2024 selepas solat fardu maghrib. Manakala kuliah subuh pula bersama Al-Fadil Ustaz Fazli bin Muhammad Rosli akan diadakan pada hari Sabtu, yakni bersamaan tanggal 30 Disember tahun 2023 selepas solat fardu subuh. Seterusnya, kuliah subuh bersama Al-Fadil Ustaz Nur Hazri bin Burhanuddin akan diadakan pada hari Ahad, yakni bersamaan tanggal 31 Disember tahun 2023 selepas solat fardu subuh. Kesemua majlis kuliah tersebut akan diadakan di Dewan Solat Utama Masjid At-Taqwa Kampung Bukit Kapar. Semua para jemaah diminta untuk hadir. Pengumuman kedua adalah berkenaan program kursus bimbingan haji bagi siri ke-10 yang akan diteruskan pada hari Sabtu, yakni bersamaan tanggal 30 Disember tahun 2023 bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Syuaib bin Ismail. Program kursus bimbingan haji ini merupakan siri yang terakhir dalam kursus tersebut serta diterjemahkan dalam slot simulasi haji bagi memberikan gambaran dan situasi sebenar pelaksanaan ibadah haji yang akan ditunaikan kelak. Masa bagi program ini berlangsung adalah dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Bertempat di dataran parkir Masjid At-Taqwa Kampung Bukit Kapar. Justru itu, mohon kerjasama daripada semua peserta kursus bimbingan haji untuk meletakkan kenderaan anda di halaman Dewan At-Taqwa sebelum kursus simulasi haji ini berlangsung. Pengumuman ketiga adalah berkenaan program Taqwa Run and Walk 3.0. Program ini akan diadakan pada hari Ahad, yakni bersamaan tanggal 31 Disember tahun 2023. Masa bagi program ini berlangsung adalah dari pukul 7 pagi hingga 9 pagi. Untuk makluman bersama, laluan yang terlibat adalah bermula dari pintu pagar 2 Masjid At-Taqwa Kampung Bukit Kapar, iaitu di Jalan Iskandar, menuju ke Jalan Haji Abdul Latif, kemudian masuk ke Jalan Hampa dan seterusnya masuk ke Jalan Haji Abdul Wahid dan diteruskan ke Jalan Haji Hashim. Selepas itu, masuk ke lorong masjid dan checkpoint terakhir adalah kembali semula ke masjid. Untuk makluman dan tindakan bersama, petugas trafik akan mengawal lalu lintas di sepanjang jalan yang terlibat. Mohon ihsan dan kerjasama daripada semua penduduk kampung agar sentiasa berhati-hati dengan memperlahankan kenderaan semasa melalui jalan-jalan yang berkenaan. Selain itu, tempat untuk meletakkan kereta dan motosikal akan ditutup sementara pada hari Ahad ini sehingga program selesai. Para jemaah diberikan alternatif untuk parking di hadapan Dewan, Anjung Bendera mahupun di luar kawasan Masjid At-Taqwa Kampung Bukit Kapar. Oleh yang demikian, mohon kerjasama serta jasa baik daripada para jemaah dan penduduk yang tinggal di kawasan berhampiran atau laluan yang terlibat bagi trek laluan program Run and Walk ini serta semua pengguna jalan raya digesa untuk mematuhi segala arahan daripada urus setia lalu lintas dan pasukan medik kecemasan bagi memastikan kelancaran dan keselamatan semua pihak. Pengumuman yang terakhir, khatib dan imam bertugas bagi solat Jumaat pada hari ini ialah Ustaz Muhammad Muaz bin Muhammad Aqdi. Manakala muazzin yang bertugas pula ialah Encik Nazri bin Mat Salim. Tajuk khutbah yang ingin disampaikan pada hari ini adalah Zakat Payung Asnaf. Peringatan kasih sayang,
Perhatian kepada semua para jemaah yang masih berada di luar agar segera masuk ke dalam masjid bagi memenuhkan ruangan dan sof-sof yang masih kosong di Dewan Solat Utama dan Dewan Solat Masjid At-Taqwa Kampung Bukit Kapar. Segala kerjasama dan tindakan daripada para jemaah sekalian amatlah saya hargai dan didahului dengan ucapan jutaan terima kasih. Sekian dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون،
اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Tajuk khutbah pada hari ini ialah Zakat Payung Asnaf. Hadirin yang berbahagia, masyarakat selalu keliru siapakah yang layak menerima zakat. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah pun menjelaskan bahawa hanya ada 8 golongan sahaja yang boleh menerima zakat. Sebagaimana maksud firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60 yang telah dibacakan pada permulaan khutbah tadi. Sesungguhnya sedekah-sedekah yakni zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan orang-orang yang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang musafir yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maknanya, hanya mereka yang termasuk ke dalam golongan di atas sahajalah yang layak. Ibu tunggal, anak yatim, gelandangan mahupun warga emas hanya layak jika termasuk ke dalam salah satu asnaf. Contohnya, ibu tunggal yang miskin dibantu atas sifat kemiskinannya, bukan kerana sifat ibu tunggalnya. Syarak juga amat memberikan keutamaan kepada asnaf fakir, miskin dan muallaf. Maka mereka telah menerima pakej bantuan yang menyeluruh agar dapat keluar daripada kemiskinan dan tidak selamanya bergantung kepada bantuan. Antara bantuan itu ialah sara hidup bulanan, perumahan, pendidikan dan ekonomi untuk menjalankan perniagaan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bolehkah kita membayar zakat pendapatan di luar negeri daripada tempat kita berkhidmat? Ketahuilah bahawa zakat pendapatan mestilah dibayar di tempat di mana kita berkhidmat dan mencari rezeki. Walaupun kita menetap di luar daripada daerah tempat berkhidmat. Perkara ini telah dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawil Kabir bahawa فَإِنْ كَانَتْ زَكَاةَ مَالٍ فَالْمُرَاعَ فِيهَا مَكَانُ الْمَالِ لَا مَكَانُ الْمَالِكِ, yang bermaksud, maka sekiranya yang berkaitan dengan zakat harta, maka yang diraikan dalam hal ini adalah tempat harta dan bukannya tempat tinggal orang yang memiliki harta tersebut. Sandaran ini menunjukkan keutamaan membayar zakat di tempat seseorang itu mencari rezeki. Ini adalah kerana fakir miskin di kawasan tersebut adalah lebih berhak untuk menerima zakat
daripada hasil yang ditunaikan oleh pembayar-pembayar zakat di kawasan tersebut. Ini berdasarkan keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor yang diwartakan pada 9 Mei 2002 telah menjelaskan bahawa semua umat Islam yang tinggal atau bekerja di Selangor hendaklah membayar zakat pendapatan kepada Pusat Zakat Selangor. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pengurusan zakat Selangor amat menjaga amanah dalam urusan zakat. Segala peruntukan yang dibelanjakan tidak disembunyikan dan dilaporkan pada setiap tahun. Aspek agihan menjadi keutamaan agar para pembayar tahu ke mana wang mereka diagihkan. Pada tahun 2022 misalnya, RM1.05 bilion telah diagihkan kepada semua asnaf. Ia meliputi 207.2 juta ringgit untuk fakir, 360.8 juta ringgit untuk miskin, 131.4 juta ringgit untuk amil, 52.2 juta ringgit bagi muallaf, 22.9 juta ringgit bagi riqab, 90 juta ringgit bagi gharimin, 183.9 juta ringgit bagi fi sabilillah dan 0.9 juta ringgit bagi ibnus sabil. Melalui program pembangunan sosial misalnya, 627.75 juta ringgit dibelanjakan dan memberi manfaat kepada 162,000 keluarga asnaf dan 444 buah institusi. Lebih membanggakan, seramai 6,000 orang asnaf keluar dari kemiskinan dan menjadi usahawan. Di bawah program pembangunan pendidikan pula, 58.3 juta ringgit telah dibelanjakan dengan 95,954 penerima dari prasekolah hingga universiti dan meliputi bidang pengajian seperti pengajian Islam, perubatan, kejuruteraan dan sebagainya. Bagi penghafaz Al-Quran, derma siswa huffaz berjumlah 11.1 juta ringgit telah diterima oleh 5,234 orang penghafaz Al-Quran. Melalui Tunas Usahawan Asnaf Selangor pula, 1,228 asnaf fakir dan miskin di Selangor berjaya menjadi usahawan dalam pelbagai bidang. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, di Selangor sebenarnya terdapat ramai sekali ikon asnaf zakat yang menempa nama sebagai manusia tauladan. Antara ikon asnaf berjaya di Selangor ialah Prof. Madya Datuk Dr. Haji Farid Ravi bin Abdullah yang kini merupakan Naib Chancellor Universiti Islam Selangor UIS. Beliau antara contoh asnaf muallaf yang dibantu dari awal keislamannya sehinggalah akhirnya berjaya mengangkat martabat dirinya setanding malah lebih tinggi berbanding orang lain. Malah hari ini beliau sering menjadi sumber inspirasi kepada ramai pihak dalam mencipta kejayaan walaupun berstatus muallaf. Kita juga boleh berbangga dengan anak-anak asnaf yang sudah melepasi gerbang universiti, menggondol ijazah dan seterusnya menjawati pelbagai pekerjaan, menjadi doktor, guru, pensyarah, jurutera dan sebagainya. Mereka membuktikan
bahawa zakat yang disalurkan memberikan kesempatan untuk mencipta anjakan dalam kehidupan. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dengan kemampuan mengagihkan zakat sebanyak RM1.05 bilion dan kutipan zakat sebanyak RM1.07 bilion pada tahun 2022 jelas menunjukkan pengurusan zakat Selangor benar-benar dipercayai di negeri ini. Semua ini diperolehi dengan penuh perjuangan sejajar dengan usia 30 tahun zakat Selangor pada tahun 2024, maka pengurusan zakat Selangor sedar bahawa kunci kejayaan ini adalah dengan istiqamah memberikan khidmat yang terbaik, khususnya dalam aspek agihan zakat. Apabila pembayar zakat berpuas hati, mereka akan terus setia menunaikan zakat. Pengurusan zakat Selangor juga menjadi contoh kepada banyak negara seperti Indonesia, Thailand dan banyak lagi. Mereka teruja melihat inovasi zakat di Selangor dan memberi manfaat yang cukup banyak kepada umat Islam. Maka, untuk memastikan kejayaan ini berkekalan, ia perlu terus mendapat sokongan semua pihak. Cara yang mudah, laporkanlah kepada Zakat Selangor jika dapati ada orang-orang yang layak dibantu, dan buanglah sikap secara sebarangan menularkan isu-isu zakat di media sosial. Muslimin sekalian, khatib menyeru agar kita sama-sama berganding bahu memperkasakan zakat di negeri ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela agama Allah, nescaya Allah akan membela kamu untuk mencapai kemenangan dan meneguhkan tapak pendirian kamu. Ingatlah, setiap usaha kita meringankan beban umat Islam yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk meringankan beban kita. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmal qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, yang bermaksud, sesiapa yang membebaskan seseorang daripada kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskannya daripada kesusahan pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesusahan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Sesiapa yang menutup aib saudaranya yang Islam, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi mana hamba itu membantu saudaranya. Riwayat Muslim. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah kali ini, berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan pedoman. Umat Islam hendaklah memahami bahawa zakat itu amat besar peranannya dalam memayungi kemaslahatan umat Islam. Umat Islam juga perlu sedar bahawa pengurusan zakat yang baik
akan menatijahkan kebaikan kepada umat Islam di negeri ini. Zakat Selangor selaku institusi yang diamanahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk menguruskan zakat, perlulah diberikan sokongan moral dan material agar dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Yang bermaksud, sesungguhnya penolong kamu hanya Allah dan Rasulnya, serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, sedang mereka rukuk, yakni tunduk menjunjung perintah Allah. Surah Al-Ma'idah ayat 55. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadzal yaumil mubarak an takshifa anna kurbatana wa an taghfira lana dhunubana wa an tarzuqna min haitsu la nahtasib birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan kita supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada terus melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Untuk itu, para jemaah dinasihatkan supaya mengamalkan kawalan kendiri, menjaga kebersihan diri dan sekitar. Jagalah penjarakan dan memakai pelitup muka untuk mengelakkan penularan. Elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang secara dekat, terutama sekali jika mempunyai apa-apa gejala yang boleh dikaitkan dengan COVID-19. Patuhilah prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi mengelakkan penularan wabak agar kita terus dapat beramal ibadah dan melaksanakan aktiviti pengimarahan di masjid dan surau dan dapat bersama-sama beramal di bulan Ramadan yang bakal tiba tidak lama lagi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا عزيز يا منتقم يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Kau hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiayai serta dizalimi. Ya Allah, berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat-rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh. Ya Allah, Kau binalah semula keamanan dan kesejahteraan di bumi Palestin agar rakyatnya hidup bahagia. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkanlah kami dari termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab. Dan jauhkanlah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor ini rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala' idfa' anna hadzal waba'a wal bala'a wal marada wal syada'ida wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم
واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu wastaqimu wa'tadilu. Lurus dan rapat-rapatkan saf. Penuhkan ruang-ruang kosong di hadapan. InsyaAllah rakaat terakhir qunut nazilah. Rabbi a'udzuka min azabi Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الكفار واليهود اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في غزة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في غزة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.